Wanita Hari Ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini Extra, siaran 10 hari bulan Julai, hari Sabtu, bersama saya Segita dan juga Uyaina Arsyad. Dan seperti biasa kami harapkan anda semua di rumah dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja, walaupun Yana mungkinlah kan buat masa sekarang seberapa mungkin kita nak cuba jadi positif, kadang-kadang tu semangat kita pun akan jatuh juga disebabkan situasi sekarang ni sebegitu. Tetapi kami harapkan anda masih lagi mencuba untuk bangkitkan semangat anda untuk kekal positif. Itu saja yang kami nak. Positif, semangat kita saja positif. Betul. Dan sebenarnya saya pun dapat rasa positivity yang dipancarkan oleh Sugita Chandran. Diharapkan anda semua sedang menonton Wanita Hari Ini, WHI Extra hari ini juga terus bersemangat menempuh hari-hari kita yang mendatang ini dalam keadaan pandemik yang sedang berlaku sekarang ini. Dan Sugi, hari ini seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya, kami akan mulakan siaran dengan memberikan update terkini tentang kes COVID-19 yang sedang berlaku di negara kita. Dan statik sehingga semalam, kalau kita lihat, kes yang saya sebenarnya sedih nak cakap pasal kes semalam, iaitu sebanyak 9,180 kes. Dan kes kematian baharu pula adalah sebanyak 77 kes. Namun begitu, di Selangor masih lagi mencatatkan jumlah peningkatan kes yang tertinggi, iaitu sehingga semalam sebanyak 4,400 kes baharu di Selangor sahaja, Sugi. Ya, betul tu, Yana. Dan saya kira ramai dalam kalangan kita pun pastinya ada persoalan. Mengapa, walaupun saya duduk di rumah, mengapa bilangan kes masih lagi tinggi? Tapi itu yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan apa tanggungjawab kita. Kita duduk di rumah, kita ikut SOP sepenuhnya. Baik. Dan kalau anda membaca berita yang terkini juga, ruang parkir Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan telah bertukar menjadi ward sementara bagi menampung pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 yang semakin meningkat di Lembah Kelang sebab kalau kita lihat memang situasi di hospital kerajaan sekarang ni sudah tenat, saya kira tiada lagi kapasiti untuk menampung pesakit COVID-19 yang baharu. Jadi amat menyedihkan situasi itu, dan inilah antara orang kata solusi di mana ruang parkir dijadikan. Tetapi mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang rasa macam, ya Allah, ruang parkir dijadikan tempat untuk menempatkan pesakit-pesakit COVID-19. Sebenarnya jangan risau. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afrindi Buang, ruang parkir bawah itu sememangnya ruang yang digazetkan sebagai zon pengurusan bencana DMZ yang direka khas ketika awal pembinaan hospital itu bagi menghadapi kes bencana kimia dan biologi. Dan ia juga disokong dengan faktor kemudahan sedia ada yang terbina di kawasan berkenaan daripada aspek bekalan kuasa elektrik, bekalan oksigen, vacuum ports dan bantuan sokongan perubatan yang mampu mengendalikan pesakit dengan kapasiti yang bersesuaian. Jadi, jangan risau, jangan takut, dan yang paling penting Sugi, saya sehingga tadi sebenarnya penuh WhatsApp dari grup-grup yang banyak di WhatsApp kita tu, semua mengatakan bahawa kegusaran mereka, kekhawatiran mereka, kerisauan mereka kenapa letakkan pesakit ini di kawasan parkir. Jadi diharapkan ini memberi klarifikasi kepada kita semua. Okey. Dan juga kalau kita lihat berita seterusnya, Yana, bekas pesakit COVID-19 boleh segera mengambil vaksin. Di mana kalau sebelum ni kita sedia tahu, yang kita sentiasa diberitahu yang kalau seseorang itu dikenal pasti positif COVID, hanya boleh mengambil vaksin setelah 3 bulan. Tapi sekarang ini tidak perlu menunggu 3 bulan untuk menerima suntikan vaksin. Dan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Bekalan Akses Vaksin telah mengambil keputusan itu berdasarkan pendapat pakar yang dibentangkan dalam persidangan semalam. Dan saya cukup gembira juga sebab kawan-kawan saya yang positif COVID sudah pun mendapat dos pertama, dan ada juga yang sudah mendapat dos kedua mereka. Sugi dah? Saya belum lagi, saya masih lagi menunggu. Saya bulan ni, saya pun tertunggu-tunggu sebenarnya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan orang kata situasi terkini berkenaan dengan statistik COVID-19. Seterusnya, kami nak war-warkan juga kepada anda rancangan hiburan yang penuh sensasi yang mampu menghiburkan ramai orang, iaitu berkenaan dengan I Can See Your Voice Malaysia musim keempat episod 9.
Rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia akan See Your Voice Malaysia musim keempat diteruskan lagi minggu ini. Nantikan panel penyiasat tetap. Kita ada Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Boce serta panel penyiasat jemputan minggu ini Datuk Roshamno dan Didi Alias serta artis jemputan Azlan Typewriter mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 11 Julai hari Ahad jam 9 malam di TV3. Esok lagi. Esok, ya, jam 9 malam di TV3. Jadi jangan lupa I Can See Your Voice. Okey, baik. Yana, di kala pandemik ini saya kira ramai orang ada pelbagai gelagat yang mereka lakukan di rumah juga dan ini dia sedikit hiburan juga buat anda. TikTok pilihan penerbit kami yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Alangkah. Buat apa? Masak. Dia dan ni datang rembat rumah aku, so aku nak rembat lah. Apa yang ada ni? Aku curi barang rumah orang tu. Mana ada? Alah. Oh, yo, mi kari. Kangkung layu je dia. Alah, nak ke apa? Itu je dah ada. Oh, tak apalah. Okey. Ya, Kak balik dulu. Bye-bye. Ya. Curi apa? Mana ada? Tak curi pun. Nak cek. Bye. Akak. Bertuturlah cinta mengucap satu nama seindah koresan sabdamu dalam kitab. Awak pun sedih Sedih. Produser kami di dalam pun sedih sebenarnya. Sebab kalau kita lihatkan tadi, itulah keprihatinan orang di sekeliling kita yang mana saya kira nilai ini harus kita terapkan terutamanya sekarang dalam tempoh pandemik ni. Ya, Kita kena sentiasa cek orang di sekeliling kita. Awak okey? Saya okey. Sugi okey? Saya okey. Okey, baik. Hari ini WHR Extra membawakan anda satu topik yang cukup manis juga saya kira, iaitu main masak-masak. Dulu masa kecil saya suka main masak-masak. Banyak set masak-masak saya. Banyak sangat sampai mak saya terpaksalah memberikannya kepada orang lain. Oh, itulah waktu saya kecil-kecil pula, saya membesar di Kuala Kangsar Perak. Jadi di kawasan kejiranan saya itu memang banyak aktiviti-aktiviti ataupun permainan yang kita orang selalu main. Antaranya adalah main teng-teng, main gala panjang, main tujuh slipper dan juga tak kurangnya main masak-masak. Kalau saya dulu kan masak apa tahu? Daun dan bunga yang dipetik, kemudian masak dan bagilah kawan tu makan. Betul tu. Dan cawan tu pula mesti kena isi air sedikit kan. Okey, dan itu topik yang saya kira boleh mengimbas kembali zaman kanak-kanak anda juga. Tapi hari ini perspektif kami adalah mungkin anda di rumah, ibu-ibu dan bapa di rumah, dalam pada masa pandemik ini bermain masak-masak bersama dengan anak-anak anda. Tetapi lainlah. Saya kira sekarang ni main masak-masak guna bahan yang real. Orang kata yang betul, yang sebenar kan. Tak adalah main dengan menggunakan cawan plastik, pinggan plastik, daun dan sebagainya. Betul. Tapi kita buat pizza, boleh buat orang kata roti, sausage dan sebagainya. Karipap producer kata. Dan ini juga yang kami ingin bertanya kepada anda semua. Sekiranya ada sebarang perkongsian menarik main masak-masak anda bersama dengan anak-anak, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan, kami cuba akan membaca anda punya perkongsian itu tadi. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini Extra. Wanita hari ini. Okay, so sekarang ni saya tengah tolong mak saya menyediakan untuk juadah tengah hari. Sebenarnya momen macam ni mengingatkan saya pada zaman saya kecil-kecil dululah. Sebab dulu pun saya suka main masak-masak. Bu, ni dah okey ke? Kurang segaram dia. Okey, boleh. Okey. Bermain masak-masak bersama anak sudah semestinya dianggap sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan serta banyak manfaatnya. Dahulu, aktiviti ini kebiasaannya sering melibatkan kanak-kanak perempuan bersama rakan-rakan mahupun keluarga mereka. Namun kini kanak-kanak lelaki juga sudah mula menunjukkan minat yang sama. Dengan situasi PKP yang dikuatkuasakan, banyak masa yang dapat diluangkan bersama anak-anak. Aktiviti main masak-masak bersama-sama sedikit sebanyak dapat membantu dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan.
Justeru ibu bapa juga dapat mengajar anak tentang konsep memasak sekaligus dapat mengelakkan mereka daripada terlalu leka dengan penggunaan gadget dan televisyen di rumah. Okey, itu tadi sedikit laporan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan Sugi, kalau kita lihat kan sebenarnya main masak-masak ni ada banyak sebenarnya faedah untuk anak-anak kita khususnya. Jadi untuk topik kita pada hari ini, main masak-masak, sudah pun terhubung dalam talian beberapa orang tetamu yang cukup istimewa yang kami nak perkenalkan kepada anda semua. Kita bersama dengan Puan Syazwani Diana Muhammad Isa bersama dengan adik Dania yang kini di Duyung Melaka. Boleh lambai tak supaya kami tahu di mana anda? Okay. Assalamualaikum. Wah, cantiknya adik Dania kita. Merah lipstick dia. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Puan Fariza Hamid bersama dengan adik Anissa dan juga Aira dari Sepang, Selangor. Hai. Di manakah anda? Assalamualaikum. Alah, comelnya cekak dia. Okey, dan terakhir kita bersama dengan Puan Aida Husna Ruslan dan Cik Kasif Afhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Apa khabar? Hai, yang lagi seorang tu siapa? Nama siapa? Yang ni Kalish Amani nak masuk pula. Okey, Kalish Amani dan Kasif Afham, betul? Kashif. Okey, baik. Okey, baik Yana. Mungkin kita mulakan dahulu dengan Puan Syazwani dan juga Dania lah ya. Okey, sebelum nak tanya Puan Syazwani, saya nak tanya Dania. Dania sepanjang PKP ni main masak-masak dengan ibu ya? Masak betul. Main masak-masak? Main masak. Okey. Tanpa kita tanya Puan Syazwani. Puan Syazwani mungkin boleh kongsikanlah. Kita nak bercakap mengenai main masak-masak. Kalau dulu-dulu macam Yana dan saya berkongsi tadi, kami main masak-masak menggunakan daun dan sebagainya. Sekarang ni dah guna benda yang sebenar kan. So antara menu ataupun resepi main masak-masak yang boleh dikongsikan yang dibuat bersama dengan Dania sepanjang PKP ni. Okey, untuk sepanjang PKP ni, apa yang kita lakukan lebih banyak kepada masak yang betul-betul. Bukan main masak sebenarnya sebab dia dah membesar, jadi dia sedang belajar untuk masak nasi, goreng telur, masak Maggi contohnya. Dan masak-masak bagi dia tu lebih kepada dia bermain dengan adik-adik. Tapi kalau dia sendiri, dia sekarang sedang dalam proses belajar memasak. Berbeza dengan kita dulu kan, kita kalau memasak tu di luar rumah bermain dengan kawan-kawan, kita gunakan segala bahan alam sebelum jadi yang ada untuk kita bermain dengan kawan kan. Berbeza dengan sekarang ni PKP bukan sahaja permainan biasa tetapi kita kena tunjuk mereka ni real thing. Dan selain masak yang biasa-biasa makanan harian, saya cuba terapkan permainan yang mereka boleh lakukan bersama dengan adik-adik. Contoh macam sekarang ni kita cuba buat cupcake. Macam mana nak buat cupcake tu sebab satu tengok ibu buat cupcake tapi bila kita beri dia peluang untuk rasa tu dia punya feel tu lain sebab mereka tak boleh keluar dalam rumah sahaja dan itu antara ikhtiar atau usaha yang saya as a parents boleh lakukan kepada anak saya lah. Betul juga tu Sugi apa yang dikongsikan oleh Puan Syazwani ni sebab kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kita terlalu leka bermain gadget. Jadi ajar mereka dan ajak mereka main masak-masak ni sebenarnya adalah salah satu outlet terbaik untuk mengembangkan lagi kreativiti anak-anak kita. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Puan Fariza Hamid. Puan, kalau Puan boleh kongsikan juga kan, kita nak memasak ni pastinya kita akan berdepan dengan api, pisau pemotong, blender, mesin pengisar dan sebagainya kan. Tetapi untuk anak-anak Puan, apa sahaja alatan dapur ataupun peralatan memasak yang Puan membenarkan mereka untuk gunakan? Okey, macam anak-anak saya ni kecil lagi sebenarnya, baru yang sulung ni pun 7 tahun. 7 tahun, yang ni 3 tahun. Jadi alat-alatan tajam tu memang saya tak benarkanlah, melainkan kalau gunting. Kalau macam kita buat kuih gunting boleh sebab dia orang sukalah kuih gunting ke popia gunting tu boleh. Tapi kalau yang alatan tajam yang lain tak benarkanlah. Blender okey lagi. Blender tak bahaya sangat. Tu Anissa dan Aira seronok tak memasak? Seronok tak? Seronok. Alah. Tapi kadang-kadang Yana mungkin sewaktu
memasak bersama dengan ibu tu, ada ibu yang cerewet sedikit. Segalanya dia yang nak buat. Anak nak buat, tak bagi buat. Tapi bersama dengan ibu-ibu dalam talian sekarang ni, saya kira memang seronok lah sebab anak-anak mereka diberi peluang. Jadi nak tanya Puan Aida pula. Puan Aida, ya, siapa tu? Ada sesuatu yang ingin diberitahu ke? Okey. Puan Aida, bila bercakap mengenai main masak-masak ni, adakah sewaktu PKP ini baru mendapat inspirasi ataupun memang sebelum PKP sudah pun selalu membuat aktiviti main masak-masak ni? Okey, sebenarnya sebelum PKP pun, tapi macam tadilah yang Nani cakap, saya tak adalah barang-barang saja tu kita tak dedahkan pada anak-anak. Saya lebih kepada kalau macam kita menggoreng tu kan, dia pun sibuk dah nak kacau juga menggoreng. And then cuma time PKP ni sebab saya dia buat cookies juga, business cookies. So diorang memang anticipated lah, diorang sangat orang kata menyertai mewarna. And then kalau kita nak bancuh tepung tu, nak ayak tepung juga. So saya cuba bagi diorang sama-sama lah buat. Menarik lah kalau kita tengok tu tengah buat apa tu. Itu tengah lukis. Oh, tengah. Okey, baik. Okey, kalau boleh kongsikan juga Puan Syazwani kan, sebenarnya untuk mengasah minda dan kreativiti anak-anak kita ni, ada banyak cara yang boleh kita lakukan selain daripada yang konvensional, iaitu mewarna dan sebagainya. Memasak ini juga sebenarnya salah satu cara yang boleh kita lakukan, bukan sahaja untuk mengeratkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak, tetapi secara tidak langsung memberi sumbangan juga kepada tumbesaran anak-anak itu sendiri. Mungkin Puan Syazwani boleh kongsikan. Ya, saya setuju seperti yang Uyena cakapkan tadi, memang membantu proses pembesaran mereka, especially dalam usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, motor mereka sedang proses, sedang belajar untuk explore dunia sekeliling mereka. Jadi bila kita gunakan media memasak, masak-masak ini bersama dengan anak-anak, jadi mereka boleh mereka bergerakkan tangan, otak mereka akan bekerjasama bagaimana untuk menghasilkan kreativitas, menghasilkan masakan mereka sendiri. Dan bila kita beri mereka reality, kita memasak secara reality, gunakan bahan betul. Contohnya macam tadi dia gunakan cookies, Puan yang seorang lagi ada main masak-masak. So mereka akan memilih colours daripada bahan-bahan yang mereka gunakan. Mereka kenali warna dan mereka juga tahu bahan-bahan ini daripada bentuk-bentuk yang tertentu. Jadi mereka belajar proses pembelajaran secara tak langsung dengan aktiviti memasak di rumah bersama dengan ibu bapa. So saya mula mahir dalam menulis bila mereka ada pergerakan tangan yang tertentu. Maksudnya tidak berada di rumah, kita belajar kita melihat skrin sahaja dan mereka tidak dapat pembelajaran terus daripada guru-guru di sekolah. Dan bila mereka buat sesuatu di rumah menggunakan pergerakan tangan, mereka secara tak langsung boleh tulis dengan betul, contohnya yang bawah 5 tahun kan, dan mereka mengenal warna, boleh mengira secara tidak langsung dengan cara sebagainya. Okey, dan saya kira yang ini juga antara aktiviti orang katakan sensory play juga. Antaranya untuk meningkatkan lagi daya orang kata fine motor skills, gross motor skills dengan menggunakan deria-deria mereka kan, sebab bila memasak tu mereka membuat kerja sambil mendengar arahan daripada ibu-ibu. Ya, betul. Tapi nak tanya kepada Puan Fariza. Puan Fariza, biasanya kita kaitkan main masak-masak ni bersama dengan ibu-ibu. Di rumah Puan Fariza, adakah suami ataupun bapanya sendiri mengambil inisiatif untuk bermain masak-masak bersama dengan anak? Macam saya memang kebanyakannya ibu lah kan, biasanya memang ibu-ibu, tapi ada masanya bapa dia pun join sekali. Join sekali sama-sama. Sebab benda yang contoh macam buat kek ke, pakai mixer ke, dia orang pun excited. Benda yang jarang buat, tapi bila dah kita mulakan, dia jadi excited, seronok. Sebab benda yang ada lelaki kan, kadang anak lelaki saya bongsu pun join jugalah, walaupun banyak yang mesti daripada yang betul-betul dia buat kan, tapi tak apa. Sebab benda tu membantu dia orang sebab daripada
dia main gadget, kita dedahkan dengan aktiviti yang praktikal. So dia orang belajar, at least at the same time dia boleh kenal buat kek tu macam ni cara dia, and then dia ingatkan kita pada moment nanti bila dah besar dia akan teringat memori-memori tu. Macam contoh saya buat pizza, saya akan cakap dengan anak-anak, dulu masa kecil-kecil nenek dulu buat dekat tutup periuk je. Pun jadi. So saya nak benda tu nanti bila diorang dah besar dia ingat kita dah pernah buat benda-benda macam ni masa kecil dulu. Saya suka apa memori yang memori. Saya suka sangat-sangat apa yang Puan Farizah kongsikan tadi tu. Memasak sebenarnya akan memberi memori yang manis untuk anak-anak kita. Tetapi kadang-kadang kan Sugi, kalau kita bercakap pasal main masak-masak ni, kebiasaannya anak-anak perempuan yang suka. Tetapi untuk Cik Kashif, Cik Kashif kita, kalau boleh kongsikan, adik Kashif kenapa suka main masak-masak dengan ibu dan adik? Boleh kongsikan? Kenapa Kashif suka main masak-masak? Kashif, kenapa Kashif suka masak? Dia malu. Kashif, kenapa suka main masak-masak? Kashif, kenapa? Nanti tanya. Seronok. Okey, kita tanya kepada ibunya lah, Puan Aida. Macam tadi yang saya cakapkan, biasanya anak-anak perempuan ni kalau kita ajak mereka masak bersama, rata-rata akan suka dan seronok nak membuatnya bersama. Tetapi istimewa untuk adik Cik Kashif kita ni sendiri, bagaimana participation ataupun dia punya penglibatan dalam main masak-masak bersama dengan Puan? Okey, dia memang sangat seronok lah. Especially kalau bila saya bakar cookies ni, dia kena tanya dah. Mama boleh tak Kashif tolong? So kita pun bagilah sikit kan. Separatekan portion untuk dia. Sudahkan buatlah dia ayak tepung semua. So bila dah siap cookies tu dia bakar, and then nanti dia nak warnakan. So dia akan ajak adik-adik dia. So rasanya setakat ni kalau even memasak pun, kalau saya masak dekat dapur pun, dia pun akan tanya, Mama tengah buat apa? So nampaklah dia punya cenderung dia tu. Kashif dah buat berapa banyak cookies? Boleh cerita dekat aunty tak? Kashif buat berapa cookies? Dah banyak tak? Aunty tanya. Banyak tak? Banyak. Yeay! Cikgu cookies Kashif. Aunty nak tengok boleh? Wow! Itu bentuk apa tu? Cookies dia buat tadi lah. Macam robot Iron Man. Wah, cantiklah Kashif. Tahniah. Okey, baik. Nak tanya Puan Syazwani. Puan Syazwani, kalau sepanjang bermain masak-masak ni, saya kira ia boleh juga membina karakter anak-anak kita sebab saya kira masak-masak ni memerlukan kesabaran. Kalau bersama dengan anak Puan Syazwani iaitu Dania sendiri, apa orang kata perbezaan ataupun apa yang boleh Puan melihat secara ketara daripada karakteristik dia apabila memasak? Kalau nak melihat karakter anak-anak, contohnya seperti anak saya Dania ni, dia lebih teratur. Jadi dia lebih kepada penyusunan. Kalau dia nak sediakan bahan-bahan, dia suka bahan diatur daripada A sampai Z. Yang mana dulu dan apa yang kemudian. Jadi dia lebih kepada sistematik. Kalau yang adik lelaki dia yang Darwish, saya nampak dia punya sifat lebih kepada creativity. Dia tekun. Kalau dia nak buat cupcake tu, contohnya, dia memang lebih teliti, dia lebih cepat dan dia lebih fokus dengan hasil. Berbanding dengan bongsu sekali, dia masih lagi belum ada karakter yang bermain. Saya suka soalan Sugita berkenaan dengan karakter anak-anak kita ni. Kalau Puan Farizah boleh kongsikan kan, sebenarnya bila kita ajak anak-anak kita ataupun memberi tugasan khususnya untuk anak-anak kita, contohnya lipat kain, jemur kain, basuh pinggan, dan dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, ajak mereka main masak-masak bersama dengan kita, sebenarnya mereka boleh dilatih untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab. Adakah ini antara nilai yang Puan Farizah lihat dalam diri anak-anak Puan setelah ajak mereka main masak-masak sama-sama? Ya, betul. Sangat-sangat setuju sebenarnya. Sebab bila kita bagi dia sesuatu, dia akan lebih rasa bertanggungjawab dan lebih disiplin. Contoh macam kita ajar dia, okey dah masak, kemas balik. Kadang dah sedia kain, tolong lipat. Kadang benda-benda macam tu simple je tapi dia buat. Memang kita tak boleh nak expect benda tu akan jadi perfect. Takkan. Tapi at least bila dia nak, dia willing to
buat, kita rasa macam alhamdulillah lah kan. Sikit-sikit lama-lama insya-Allah dia boleh. Okey, dan teruskan Puan. Sama lah macam kalau contoh kita nak masak, okey, lepas ni kita buat ni, lepas ni kita buat tu. Okey, macam kita nak buat spaghetti, ada dia orang masak spaghetti kan. Masukkan tu. Dia akan ikut turutan tu. Dia akan kenal juga bahan-bahan dia apa. Awal umur 7 tahun dia tahu ini bawang putih, yang ini cheese, mozzarella, yang ni apa. Kadang kita tengok orang-orang yang besar sekarang pun tak kenal bahan-bahan betul. Daripada kecil kita dah cubalah terapkan nak kenalkan benda-benda macam tu, benda basic. So nanti dia dah tahulah daripada awal. Benda simple-simple je lah. Nanti Anissa, Damia dan Aira Dahlia, bolehlah bagi Aunty Ana dan Aunty Sugi rasa spaghetti yang adik-adik masak tu. Boleh? Boleh. Tapi terasa antara para suami di rumah tadi bila Puan kata ada yang dah besar tak tahu bahan. Lepas ni boleh hantar anak untuk membeli barang. Tak semua antara. Okey, tapi bila kita main masak-masak ni ialah bukan saja membina karakter mereka sebagai seorang yang lebih penyabar, kreatif, tapi juga seorang yang lebih terurus, berani menempuh apa jua cabaran, lebih confident kan, keyakinan diri mereka dan sebagainya meningkat. Tapi Puan Aida sendiri, bila membuat aktiviti ni, mungkinlah kan, walaupun sangat menyeronokkan, tetapi ada masa-masanya juga mungkin adalah situasi di mana, alamak, kenapa macam ni? Kenapa bersepah sangat? Kena kemaskan segalanya. Dalam situasi sebegitu, sebagai seorang ibu, bagaimana Puan, orang kata, menempuhlah situasi mengendalikan situasi itu? Okay, selalu memang adalah momen-momen macam tu. Which is normal lah. Saya rasa untuk semua yang ada anak. Bila-bila saya ada 3 orang anak. Anak paling kecil pula umur 2 tahun. 2 tahun tu selalu mengacau lah. Okay, so selalu kalau orang kata, kalau dah keadaan tak terkawal, saya selalu letak dekat sudut lah. Satu sudut, so diorang akan main dulu. Nanti bila kita dah settle semua, baru nanti saya kemas ke apa benda lah. Tapi kadang-kadang tu tertinggi juga dah suara kan, which is normal lah saya rasa. Tapi I mean like yelah, diorang semua ni macam saya kata tadi, saya akan letak dekat satu sudut, so diorang akan main dulu, bagi puas main. Nanti diorang akan, budak-budak ni dia cepat puas. So bila dia dah puas main, nanti dia akan letak, okey mama dia dah siap. Okey, nanti dia pun akan kemas barang semua macam tu. Lebih penting tu sebenarnya aktiviti bersama tu. Kalau anak-anak macam anak buah saya, dia masih lagi kecil, toddler, tapi bila makan bersepah tu ibunya biarkan, sebab daripada situ anak-anak ni akan belajar sebenarnya. Betul. Dan untuk Puan Syazwani, kalau boleh kongsikan juga kan, sekarang ni rata-rata dalam kalangan ibu bapa memang tak boleh nak hantar anak-anak pergi ke play school, apatah lagi sekolah tadika ataupun sekolah rendah dan sebagainya. Jadi aktiviti di rumah ni sangat-sangat penting untuk ibu bapa dan anak-anak melakukan bersama. Jadi untuk Puan Syazwani sendiri, ada tak perubahan ketara yang Puan Syazwani lihat dalam diri Dania yang Puan sendiri rasa berbangga dengan perkembangannya setakat ni? Okey, kita kesian kan dengan anak-anak sekarang ni tak boleh nak ke sekolah, tak boleh jumpa dengan kawan-kawan. Jadi apa yang saya lihat perkembangan terkini, dia rasa dia dah boleh develop dia punya sifat leadership dia sebagai seorang kakak. Dan dia tahu responsibility dia untuk menjalankan tugasan-tugasan di rumah. Dan dia lebih teliti juga dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, di mana dia fokus dengan homework dia. Dia tahu nak didahulukan dan dia pasti akan hantar mengikut deadline yang ditentukan oleh. Berbanding dengan kalau pergi sekolah, mungkin dia terlampau letih ataupun dia fokus kepada aktiviti co-curriculum, buatkan dia rasa penat. Berbanding di rumah, itulah beza yang saya lihat anak saya sekarang ni lah. Selain dia develop skill memasak juga. Besar juga impaknya kan. Betul. Kalau kita lihat main masak-masak ni macam alah perkara remeh je. Sebenarnya ia memberi kesan yang positif kepada anak-anak kita khususnya. Tapi adik-adik Dania, boleh kongsikan tak apa yang setakat ni sudah dimasak bersama dengan ibu yang awak paling suka? Dia masak apa? Banyak sangat tu dia masak. Dia masak apa? Masak apa?
dia ada belajar untuk masak kurma ayam baru-baru ni. Wow, kurma ayam. Dahsyatlah. Wow. Aunty Ana pun tak lepaslah kita nak masak kurma ayam. Terkejut saya. Itulah tu. Wow. Baik, untuk ibu-ibu hebat kita bersama dengan anak-anak hebat mereka pada hari ini bersama dengan kita sebagai tetamu di Wanita Hari ini. Di hujung perbincangan kita ni kan, kalau boleh kita mulakan dengan Puan Farizah. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa sekarang ni yang rasa ragu-ragu nak membenarkan anak-anak mereka untuk ikut ataupun join mereka masak bersama-sama. Tapi sebenarnya ini tempoh yang paling sesuai dalam tempoh PKP ni. Kalau Puan boleh kongsikan. Okey, betul sebenarnya, dan saya teringat satu kata-kata daripada Dr. Dr. Mama Tia, Dr. Atia, anak Prof Moya. Dia kata, sebagai ibu bapa kita jangan jadi pagar kepada anak-anak kita. So maksudnya kat sini, jangan halang apa yang dia nak buat. Jangan halang apa yang dia nak buat selagi mana benda tu tak membahayakan dia. Contoh macam memasak ni kan. Kalau dia berminat, teruskan. Kita kena support lah. Tapi kita kena monitor. Dalam masa sama kita kena monitor. Kita tak tahu mungkin Puan A dia akan jadi chef ke, dia akan jadi jaga restoran ke, kita tak tahu. Tapi apa yang dia minat, kita support je buat. Yang penting kita monitor. Bagus, saya setuju sangat. Wow, siapa tu? Kuatnya suara. Okey, dan mungkin Puan Aida juga boleh berkongsi sedikit lah bersama dengan kami dan juga penonton-penonton dalam waktu sekarang ni, dalam kala pandemik ni, antara aktiviti yang boleh dilakukan bukan sahaja main masak-masak tetapi banyak juga. Tapi bagi Puan sendiri sebagai seorang ibu, apa yang boleh memberikan pesanan kepada ibu bapa di luar sana untuk melakukan aktiviti-aktiviti sebegini bersama dengan anak-anak mereka? Okey, kalau ikutkan ni lah, sebab bila dalam keadaan pandemik sekarang, selalu sebelum ni kan budak-budak ni selalu dia akan terbiasa dengan aktiviti luar, main kat taman kan. So bila sekarang dalam keadaan sekarang ni, kesian lah kalau budak dia tak boleh nak keluar kat rumah, paling-paling dia duduk dekat dalam ni kan. So banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh explore selain daripada memasak. And then kadang-kadang ada craft tangan yang kita kan kat internet pun banyak kan. Kita boleh download. Even anak-anak saya pun suka melukis, mewarna. So kita jadikan aktiviti tu, orang kata aktiviti bersama keluarga lah, time bonding time lah. Baik, okey, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Syazwani Diana Muhammad Isa, juga kepada adik Dania Abdul Basit, Puan Farizah Hamid dan adik-adik Anissa Damia dan Aira Dahlia. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Aida Husna Roslan dan adik Cik Kashif Afham kita untuk perkongsian main masak-masak pada hari ini. Terima kasih semuanya dan jaga diri. Bye. Nanti kalau adik-adik ada masak, bolehlah hantar ke Aunty Yana dan Aunty Sugi. Wah, rumah. Okey, terima kasih semua. Itu dia Yana, sedikit. Orang kata bukan sedikit, banyak perkongsian yang dan idea-idea diberikan oleh ibu-ibu tadi. Dan saya suka tadi Puan Aida berkata yang ini adalah satu aktiviti kekeluargaan. Bonding time, itu yang penting. Betul, khususnya kalau sebelum ni ramai ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja di luar pagi hingga malam sehingga tidak ada masa untuk main masak-masak bersama dengan anak-anak. Rebut peluang ini, lihat dari sudut yang lebih positif. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Extra. Wanita Hari Ini. Dia bersama dengan kami di WHI Extra, dan untuk makluman anda, Beras Faiza sudah pun bekerjasama bersama dengan Media Prima Berhad selama 17 tahun. Dan istimewanya hari ini bersama dengan rakan setugas kami, Fahrin Ahmad, ada satu perkongsian menarik yang nak diceritakan bersama dengan anda. Silakan Fahrin. Terus bersama di Wanita Hari Ini, dan hari ini kita cukup bertuah dan juga penuh kesyukuran kerana kita bakal menyaksikan satu lagi detik yang bersejarah di mana inisiatif dan sebuah kerjasama yang telah berlangsung selama 17 tahun berterusan dan berlangsung sehingga ke hari ini. Pelbagai sumbangan, pelbagai sokongan yang telah diberikan oleh syarikat ini kepada Media Prima Berhad. Dan kita akan bersama dengan syarikat Faiza Sendirian Berhad yang tidak putus-putus bersama dengan kita saban tahun. Kita terus bersama dengan Hajah Faiza Bawumi, Said Ahmad, pengarah urusan syarikat Faiza Sendirian Berhad, dan juga Dr. Salwa Abu Bakar, pengurus besar kanan syarikat Faiza Sendirian Berhad, dan juga bersama dengan kita Datuk Dr. Said Husin Al-Junid, pengerusi Media Prima Sendirian Berhad. Okey, baik. Kita nak tanyakan khabar Hajah Faiza dululah. Apa khabar Umi? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan apa khabar pula Dr. Salwa?
Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey, terima kasih bersama kita di Wanita hari ini. Baik, dan juga kepada Datuk Dr. Syed Husin Al-Junaid bersama-sama dengan kita. Baik, Datuk, kita nak tanyakan pada Datuk tentang kita melihat ramai pihak ataupun banyak pihak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana Media Prima Berhad turut memainkan peranan dalam membantu masyarakat melalui program dan juga tanggungjawab sosial korporat ini? Silakan, Datuk. Kami di Media Prima sentiasa bersedia untuk memainkan peranan kami untuk membantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Media Prima telah dan akan terus menguar-uarkan masalah serta kesukaran yang dihadapi rakyat dengan menggunakan keseluruhan platform kami seperti televisyen, radio, digital dan surat khabar seperti Berita Harian, Harian Metro dan juga NST. Di samping itu, kita juga menggunakan dana yang disumbang masyarakat melalui inisiatif seperti Bersamamu dan Tabung Kemanusiaan Media Prima untuk memberi bantuan yang amat diperlukan. Ini termasuk bantuan peralatan hospital yang telah diberikan di seluruh Malaysia dan juga bantuan makanan atau kewangan terus kepada rakyat yang terkesan. Baik, terima kasih Datuk. Dan kita nak tanya jugalah kembali, kabarnya Hajah tempoh hari dah ambil vaksin, betul Hajah? Ya. Alhamdulillah. Okey. Mungkin kita nak tahu juga keadaan kesihatan Umi sekarang bagaimana? Alhamdulillah, saya dapat vaksin yang pertama. 2 minggu selepas saya pasang bateri, masa tu jantung saya tak stabil. Kadang laju sangat, kadang slow sangat. Jadi setelah saya pasang, Alhamdulillah okey. Lepas tu saya dapat vaksin yang pertama lepas 2 minggu. Lepas 3 minggu saya pasang dapat vaksin yang kedua. Alhamdulillah, tak ada apa-apa kesan sampingan. Jadi mungkin kita nak menambah sikit. Jadi Hajah, bagaimana pengalaman mengambil vaksin dan juga apa perasaan Hajah sehingga ke hari ini? Vaksin, Alhamdulillah tak ada apa masalah. Kesan pada saya untuk mendapatkan vaksin dan saya menuduh semua rakyat Malaysia dapat vaksin sebab jangan ragu terhadap vaksin dan jangan dengar cakap orang kata tak bagus itu macam-macam itu, berita tu tak benar, tak betul. Saya sendiri mengalami sedangkan umur saya dah 79 tahun dan Alhamdulillah okey, tak ada apa masalah. Dan tentang halal vaksin tak ada masalah, seluruh dunia dah masyarakat bersuara dan mengatakan vaksin tu harus dipakai dan dari segi halal tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, dan juga Dr. Salwa sendiri, mungkin boleh berkongsi dengan kita tentang pengalaman Dr. Salwa sendiri? Alhamdulillah saya pun dah vaksin. Jadi dos pertama dan dos kedua Alhamdulillah pun tak ada masalah apa-apa. Jadi kami pun memang menyerulah kepada semua. Jadi yang bayar Umi, yang bayar saya, insya-Allah tak ada masalah supaya kita dapat mencapai target kerajaan untuk herd immunity, insya-Allah by akhir tahun ini. InsyaAllah. Baik, Dr. Salwa, kita juga sedia maklum ramai peniaga yang terkesan akibat pandemik ini. Jadi bagaimana dengan keadaan syarikat Faiza ni sendiri? Okey, syarikat Faiza, kami punya nature of business ialah membekalkan makanan asasi. Jadi Alhamdulillah tidak terjejas. Jadi operasi kami seperti biasa. Jadi jangan bimbang, insyaAllah beras semua dapat dibekalkan seperti biasa dan tiada masalah untuk apa saja. Jangan bimbanglah jika takut stok ke beras ke apa, tak ada masalah. So operasi kami berjalan seperti biasa. Dan syarikat Faiza ini sebenarnya sebuah syarikat yang memang tidak asing lagi. Saban tahun sememangnya sentiasa bekerjasama erat dengan Media Prima Berhad dalam menyampaikan sumbangan ke Tabung Bersamamu dan juga Tabung Kemanusiaan Media Prima Berhad. Baik, dan kabarnya juga tahun ini akan terus berterusan keprihatinan itu. Mungkin Dr. Salwa boleh ulas dan kongsikan bersama dengan kami. Okey, sebenarnya Umi memang konsep perniagaan di syarikat Faiza memang berniaga sambil beramal. Jadi
di samping sumbangan kepada tabung bersama, program bersama di syarikat Faiza, kami juga menyumbang kepada pelbagai bentuk bantuan dan kami menerima apa saja permohonan daripada NGO. Selagi ada peruntukan, insya-Allah kita akan cuba bantu dan kita akan cuba bersedekah. Sebab Umi memang selalu ingatkan, beramal, berniaga, kita lah melalui beramal. Dan sedekah ini sangat-sangat diutamakan dalam apa saja kita punya aktiviti dalam syarikat, insya-Allah. Okey, baik, Datuk, kita dah dengarkan daripada pihak syarikat Faiza. Jadi Datuk boleh beri pandangan mengenai sumbangan ini yang diberikan oleh Puan Umi dan juga Dr. Salwa sebentar saja tadi. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hajah Faiza, Dr. Salwa dan rakan-rakan di syarikat Faiza di atas kepercayaan yang diberikan kepada TV3, khususnya kepada rancangan Bersamamu. Untuk makluman semua penonton, kerjasama di antara TV3 dan syarikat Faiza telah terjalin sejak 17 tahun yang lalu. Saya percaya sumbangan yang telah diberikan kini telah membantu ribuan rakyat Malaysia sejak Bersamamu mula disiarkan. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada syarikat Faiza. Baik, dan pada hari ini saya ingin mengajak Dan menjelas sedikit, sebenarnya sumbangan ini adalah merupakan sebahagian daripada sumbangan syarikat Faiza. Dan ini pun sebenarnya merupakan sumbangan anda semua sekali di luar sana yang menyokong dan membeli produk Faiza. Sebab setiap pembelian produk Faiza, anda yang sebenarnya bersama-sama, menyumbang bersama-sama. Bukan setakat sumbangan bertabung bersamamu, tetapi apa saja aktiviti amal yang kami lakukan. Baik, sebenarnya kita semua ingin mengajak para penonton wanita hari ini yang sedang bersama dengan kita. Inilah salah satu lagi detik bersejarah di mana penyerahan cek ini dilakukan secara maya, disaksikan secara langsung di wanita hari ini dan melibatkan tiga pihak. Kalau kita lihat Faiza Berhad yang berada di Johor Bahru, kemudian Datuk berada di Balai Berita Kuala Lumpur dan kami di Seri Pentas. Jadi mungkin itulah dia tadi penyerahan cek yang dilakukan. Sedikit ucapan dan kata-kata daripada Datuk. Tapi sebelum itu mungkin sebagai satu simboliknya kita nak minta Dr. Salwa ataupun Hajah untuk menyerahkan cek itu. Hanya sebagai simbolik saja untuk majlis kita ini. Baik, itu dia hasil yang kita dapat saksikan. Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Faiza Berhad. Datuk, sedikit kata-kata untuk dikongsikan bersama kita tentang inisiatif daripada Faiza ini juga dan dikongsikan bersama dengan penonton-penonton. Silakan. Terima kasih Hajah, Umi, Dr. Salwa atas sumbangan yang amat bermakna ini. InsyaAllah kami akan memastikan amanah yang diberikan ini akan dilaksanakan dengan baik. Semoga Allah SWT terus memberkati usaha kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Baik, kepada Umi dan juga Dr. Salwa, bagi kata-kata akhir daripada anda untuk disampaikan kepada penonton-penonton wanita ini dan juga masyarakat di luar sana. Silakan. Saya rasa apa yang kita buat ni memang perintah Allah SWT supaya kalau kita ada rezeki, kita jangan makan seorang. Kita kena agihkan pada ramai. Dan dengan sebab kita berniaga, Alhamdulillah ramai yang menyokong, ramai saya buat CSR untuk bagi sekolah, bagi masjid, bagi macam-macam bagian kita bagi. Selagi ada peruntukan yang kita buat, insyaAllah kita akan bagi. So kita ada peruntukan khas untuk kita memberi. Kita memberi banyak lagi, Allah akan bagi lagi banyak. Jadi saya harap pada semua pengguna jangan putus asa dan jangan berhenti membeli produk syarikat Faiza. Semua sekali kita ada macam-macam produk yang kita ada. Jadi dapat sokong supaya kita dapat memberi banyak dan kita dapat membantu semua orang ramai yang memerlukan. Baik, dan selagi mampu ada, insyaAllah selagi itulah kita akan menyumbang. Kalau setakat ini hari ada, seterusnya insyaAllah kita akan bantu. Alhamdulillah. Terima kasih Umi dan mungkin kita nak dengar sedikit kata-kata daripada Dr. Salwa. Terima kasih kepada semua pengguna di luar sana yang tetap menyokong produk dan membeli produk Faiza dan insya-Allah selagi anda menyokong kami, selagi itu sumbangan akan terus dan berterusan.
pastikan Faizah baru beli. Baiklah, kami di Wanita ini ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga tetamu kita, Haja Faizah Bawumi, Dr. Salwa Abu Bakar dan juga Datuk Dr. Syed Husin Al-Junid kerana bersama dengan kita menyempurnakan majlis ini secara maya. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum. Baik. Kepada penonton-penonton Wanita hari ini, pastikan anda terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan anda di rumah, terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan Yana, di sini mungkin kita boleh berkongsi sedikit lah kan. Ada antara penonton-penonton kita telah berkongsi apa antara aktiviti resepi main masak-masak yang dilakukan bersama dengan anak mereka. Saya nak kongsikan apa yang dikongsikan oleh Puan Junaida. Anak saya dah lama main masak-masak dan seawal umur 3 tahun. Wow. Buat biskut, cupcake, aiskrim, hias kek. Dan anak yang kedua seawal 5 tahun dah pandai goreng telur dan sekarang dah pandai goreng nasi. Independen. Saya tertarik juga untuk baca komen dari Puan Nur Farzlin yang berkata, saya ibu yang tegas di waktu pagi kerana nak disiplinkan anak untuk jalani PDPR. Tetapi waktu petang, habis PDPR inilah aktiviti reward untuk anak-anak sambil siapkan menu petang. Kita orang buat sama-sama, so ada bonding balik ibu dan anak-anak. Tu juga umpan diorang supaya tak merungut nak keluar rumah bermain dalam keadaan negara sekarang ni. Bagus sebenarnya. Betul. Kreatif ibu bapa kita sekarang ni. Banyak juga yang telah berkongsi ia mengimbas kembali nostalgik lah. Sewaktu mereka kecil-kecil bersama dengan sepupu mereka main masak-masak. Macam-macam yang telah dikongsikan oleh anda penonton-penonton WHI dan terima kasih atas perkongsian anda. Betul. Baik, untuk hari Isnin nanti, Wanita hari ini akan kembali dengan topiknya keprihatinan perkeso terhadap wanita. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni ada yang uzubillah tetapi ditimpa kemalangan dan menghadapi pelbagai kesukaran. Isnin nanti kita akan ketahui apakah keprihatinan perkeso khususnya terhadap wanita. Banyak peruntukan buat wanita yang diberikan oleh perkeso. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan sedikit info apa yang boleh anda dapatkan daripada mereka di perkeso. Sehingga berjumpa lagi, selamat berhujung minggu. Jaga diri anda semua. Terima kasih. Stay safe, stay home. Assalamualaikum. Bye. Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.